Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid tahun 2, kita akan menjalankan eksperimen buku aktiviti muka surat 58 di mana kita akan memerhatikan kelarutan bahan, alat dan bahan, 4 bika yang sama saiz, rod kaca, gula, batu, serbuk pewarna makanan, kacang tanah dan sudu kecil. Langkah-langkah: isikan 200 ml air ke dalam setiap bika. Tambahkan 1 sudu kecil bahan yang berbeza dalam setiap bika. Aduk air di dalam setiap bika selama 1 minit. Buat pemerhatian dan lengkapkan jadual di bawah. Kita akan uji dengan batu, di mana kita letakkan 200 ml air dan batu dan kita adukkan lebih kurang 1 minit. Kita dapati bahawa batu tidak larut di dalam air. Seterusnya, kita masukkan kacang tanah di dalam air dan kita adukkan selama 1 minit. Kita dapati bahawa kacang tanah tidak larut di dalam air. Seterusnya, kita adukkan gula bersama dengan 200 ml air. Kita adukkan lebih kurang 1 minit. Kita dapat lihat bahawa gula larut di dalam air. Seterusnya kita titiskan pewarna. Dan kita aduk selama 1 minit. Kita dapati bahawa pewarna tadi larut di dalam air. Berdasarkan eksperimen yang telah kita jalankan tadi, kita dapat membuat pemerhatian bahawa serbuk pewarna makanan larut di dalam air, batu tidak larut, gula larut dan kacang tanah tidak larut. Seterusnya soalan: serbuk pewarna makanan dan gula larut di dalam air, manakala batu dan kacang tanah tidak larut di dalam air. Seterusnya kita akan membuat uji kaji untuk memerhatikan kelarutan bahan di dalam air panas dan air sejuk. Okey, bika yang pertama ni ialah air sejuk. Bika yang kedua ada air yang dalam keadaan suhu bilik. Dan bika yang ketiga ialah air panas ya. Kita akan masukkan serbuk koko di dalam ketiga-tiga bekas ini dan kita akan ambil masa yang diambil untuk serbuk koko tadi melarut. Kita masukkan 1 sudu serbuk koko dan kita adukkan di dalam bika yang berisi dengan air sejuk. Kita adukkan. Masa yang diambil untuk melarut adalah 30 saat. Seterusnya, kita masukkan serbuk koko di dalam air suam dan kita adukkan. Masa yang diambil untuk melarut ialah 15 saat. Seterusnya, kita masukkan serbuk koko di dalam air panas dan kita adukkan.
Masa yang diambil adalah 10 saat. Berdasarkan eksperimen yang telah kita jalankan tadi, dapat kita buat pemerhatian bahawa tempoh serbuk koko larut di dalam air sejuk adalah lambat, di dalam suhu bilik cepat, manakala di dalam air panas adalah yang paling cepat. Okey, kita lihat soalan. Serbuk coklat larut paling cepat di dalam air panas dan paling lambat di dalam air sejuk. Itu bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding di dalam air sejuk. Seterusnya, eksperimen yang ketiga, kita akan menguji kelarutan gula cube, gula pasir dan gula halus. Okey. Kita lihat, masukkan 200 ml air ke dalam bikar. Masukkan seketul gula cube, 1 sudu gula pasir dan 1 sudu gula halus ke dalam setiap bikar. Dan kita adukkan. Dan kita buat pemerhatian yang paling cepat dan lambat larut di dalam air. Baiklah, kita masukkan ketulan gula dan kita adukkan. Tiap berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk gula tadi melarut. Okey, kita lihat lama masa yang diambil untuk gula tadi melarut. Seterusnya kita letakkan gula pasir dan kita adukkan. Dan berapakah masa yang diambil? Okay, masa yang diambil adalah lebih kurang 35 saat. Seterusnya kita masukkan gula halus dan kita aduk. Masa yang diambil untuk gula halus melarut adalah lebih kurang 10 saat. Daripada eksperimen yang telah kita jalankan sebentar tadi, kita dapat lihat keputusan. Gula cube mengambil masa 60 saat untuk larut. Gula pasir mengambil masa 35 saat untuk larut. Manakala gula halus mengambil masa 10 saat untuk larut. Okay, kita lihat dekat sini. Gula yang bersaiz kecil lebih cepat atau mengambil masa yang lebih pendek untuk larut. Kita lihat soalan. Jenis gula yang manakah larut paling cepat? Mengapa? Okey, jawapannya adalah gula halus kerana saiznya paling kecil. Okey, lihat soalan kedua. Jenis gula yang manakah larut paling lambat? Tentulah gula cube ya. Kerana saiznya paling besar. Jadi yang ketiga, bahan boleh larut lebih cepat dengan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Terima kasih. Eksperimen seterusnya ialah kita akan memerhatikan kelarutan bahan, masa yang diambil untuk bahan yang diaduk dengan laju, yang diaduk dengan perlahan dan bahan yang tidak diaduk. Kita masukkan 1 sudu garam dan kita aduk dengan cepat. Masa yang diambil untuk garam melarut ialah 12 saat.
Seterusnya kita masukkan garam dan kita adukkan dengan perlahan. Masa yang diambil untuk garam melarut sepenuhnya adalah 25 saat. Seterusnya kita masukkan garam dan kita biarkan tanpa mengadukkannya. Dan kita biarkan sahaja dan kita ambil masa untuk melihat berapakah masa yang diambil untuk garam melarut sepenuhnya. Okey, kalau kita lihat garam yang tidak diaduk dalam air mengambil masa yang lama untuk larut. Okey, berdasarkan eksperimen yang kita jalankan tadi, dapat kita membuat kesimpulan bahawa tempoh garam larut paling cepat adalah di dalam bikar A. Di dalam bikar B, garam larut dengan cepat, manakala di dalam bikar C, garam larut dengan lambat. Ya, sebab kita tak adukkan dia, dan ambil masa yang lama untuk larut. Kita lihat soalan. Garam di dalam bikar C larut paling lambat kerana ia tidak diaduk. Soalan yang kedua. Garam yang paling cepat larut ialah garam di dalam bikar A. 3. Bahan boleh larut dengan lebih cepat jika diaduk dengan laju.